Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga melati mekar di taman, tumbuh di bawah pohon cemara. Assalamualaikum kami ucapkan kepada semua sebelum bicara. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tugasan ketiga bagi kod subjek GWCP 1042 berkaitan dengan ciri-ciri wacana dalam artikel yang telah kami kaji, iaitu yang bertajuk Telunjuk Saya, karya Rashidi Hamzah dan Siti Fatimah Azlan. Sebelum memulakan pembentangan, eloklah dulu saya memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu yang pertama Fatin Aisyah, yang kedua saya sendiri Husna Sefia, yang ketiga Wan Hashimah dan akhir sekali Farah Hanum. Seterusnya kita pergi kepada apa itu keutuhan wacana. Menurut Kamus Dewan 1996, keutuhan wacana bermaksud suatu kesatuan, ucapan, pertuturan dan percakapan. Manakala menurut Asma Haji Omar pula, keutuhan wacana ialah keseluruhan perlahiran bahasa oleh penutur atau penulis berkenaan sebagai suatu yang bermakna dalam komunikasi. Sebuah wacana yang baik dan sempurna dikenali sebagai wacana yang utuh. Wacana yang utuh merujuk kepada bentuk penulisan yang mempunyai ciri asas iaitu kohesi, kesatuan dan koheren pertautan. Umum mengetahui bahawa terdapat 4 domain keutuhan wacana iaitu keutuhan semantik, keutuhan leksikal, keutuhan fonologi dan juga keutuhan gramatikal. Antara unsur yang dianalisis dalam keutuhan semantik ialah konteks atau latar wacana dan bahagian-bahagian wacana. Manakala unsur dalam keutuhan leksikal pula termasuklah antonim, sinonim, hyponim, homonim, pengulangan kata yang sama, kolokasi dan unsur bersambut. Keutuhan fonologi pula antara unsur yang dianalisis termasuklah hentian suara, nada suara dan juga intonasi suara. Akhir sekali ialah keutuhan gramatikal. Antara unsur yang dianalisis dalam keutuhan gramatikal ialah kata hubung, kata rujukan dan juga peleburan dan penggantian. Jadi saya teruskan lagi perbincangan kali ini dengan mengupas mengenai keutuhan semantik. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan keutuhan semantik? Dari segi etimologi, perkataan semantik yang disebut sebagai sema dalam bahasa Yunani membawa maksud tanda atau lambang. Dari segi bahasa, perkataan semantik merujuk kepada ilmu yang mengkaji perkaitan antara lambang atau perkataan atau ayat dengan maknanya. Hubungan semantik ini dimaksudkan sebagai jalinan makna di antara satu ayat dengan ayat yang lain atau perenggan-perenggan yang lain. Hubungan ini dapat dilihat dari dua segi, iaitu hubungan semantik di antara bahagian-bahagian wacana dan hubungan semantik yang dilihat dari segi konteks atau latar wacana. Bagi hubungan semantik di antara bahagian-bahagian wacana, yang pertama ialah hubungan sebab dan akibat, yang kedua, hubungan sebab dan tujuan, yang ketiga, hubungan sebab dan hasil, yang keempat, hubungan latar dan kesimpulan, dan yang kelima, hubungan memperkuatkan isi. Manakala, bagi hubungan semantik dari konteks atau latar wacana, yang pertama, kesatuan tajuk atau topik, yang kedua, hubungan sosial antara penutur dan pendengar dan akhir sekali, laras bahasa yang bersesuaian. Di sini saya akan mengupas dengan lebih lanjut mengenai hubungan semantik di antara bahagian-bahagian wacana yang pertama, iaitu hubungan sebab dan akibat. Jadi, kami telah menganalisis artikel dan ini adalah contoh ayat melalui artikel tersebut, iaitu subjek kajian tidak merujuk kepada teks menyebabkan mereka tidak dapat menyalin dengan betul.
dalam ayat ini kita dapat lihat bahawa kita dapat mengenal pasti bahawa ini adalah di bawah keutuhan semantik, iaitu hubungan sebab dan akibat, kerana apabila subjek kajian itu tidak merujuk kepada teks, ia akan mengakibatkan mereka tidak dapat menyalin dengan betul. Dan ayat ini kami telah mengenal pastinya pada muka surat 14, perenggan ketiga baris ke-8. Seterusnya, ayat kedua ialah penggunaan grafik ditarik semula menyebabkan subjek kajian kembali tidak bermotivasi. Ayat ini sama dengan ayat yang pertama, iaitu sebabnya penggunaan grafik ditarik semula dan mengakibatkan subjek kajian kembali tidak bermotivasi. Dan untuk ayat ini kami telah mengenal pastinya pada muka surat 19, perenggan kedua dan pada baris yang ke-6. Seterusnya ialah keutuhan semantik dari segi hubungan sebab dan tujuan. Contohnya yang telah kami kaji, kami dapati terdapat dua. Yang pertama ialah saya perlu menambah baik kaedah pengajaran saya supaya dapat membantu murid meningkatkan kefahaman mereka terhadap apa yang dibaca. Berdasarkan ayat ini, kami dapati bahawa dengan adanya perkataan supaya, ia menunjukkan tujuan mengapa penulis perlu menambah baik kaedah pengajaran penulis. Seterusnya ialah saya juga akan membuat pemerhatian dari semasa ke semasa untuk melihat kesan pembacaan bermakna terhadap tingkah laku murid. Ayat ini juga menunjukkan tujuan mengapa penulis perlu membuat pemerhatian dari semasa ke semasa adalah untuk melihat kesan pembacaan bermakna terhadap tingkah laku murid. Untuk melihat kesan pembacaan bermakna itu merupakan tujuan daripada ayat saya juga akan membuat pemerhatian. Baiklah, keutuhan semantik yang seterusnya ialah hubungan antara sebab dan hasil. Berdasarkan analisis kami dapati bahawa ayat ini, iaitu ayat perubahan tingkah laku subjek kajian, menunjukkan bahawa berlakunya pembelajaran dalam kalangan mereka. Ayat ini menunjukkan bahawa sebab berlakunya pembelajaran dalam kalangan mereka adalah melalui perubahan tingkah laku subjek kajian, di mana perubahan tingkah laku subjek kajian ini merupakan sebab kepada berlakunya pembelajaran dalam kalangan mereka. Seterusnya ialah tinjauan awal dilakukan melalui pemerhatian, temu bual, ujian diagnostik dan analisis dokumen. Hasil tinjauan menunjukkan bahawa subjek kajian tidak menghadapi masalah semasa membaca petikan, tetapi tumpuan mereka sering terganggu semasa aktiviti membaca dijalankan. Ayat ini sudah terang lagi bersuluh, di mana kita dapat lihat daripada ayat kedua, iaitu hasil tinjauan merujuk kepada hasil daripada tinjauan awal yang telah dilakukan melalui pemerhatian tersebut. Seterusnya, kita beralih kepada aspek hubungan syarat dan hasil. Antara contoh yang saya peroleh adalah saya harus melakukan penambahbaikan untuk membantu subjek kajian meningkatkan minat membaca untuk mendapatkan kefahaman yang lebih mendalam dan pengetahuan baru. Kita dapat lihat pada awalnya adalah dia melakukan penambahbaikan untuk membantu subjek kajian dan hasilnya adalah untuk mendapatkan kefahaman yang lebih mendalam dan pengetahuan baru. Contoh yang kedua, guru haruslah bijak menggunakan teknik pengajaran yang betul untuk menarik minat subjek kajian dalam setiap aktiviti yang dijalankan pada setiap langkah. Hasil dalam ayat tersebut adalah untuk menarik minat subjek kajian, manakala syaratnya adalah menggunakan teknik pengajaran yang betul. Seterusnya, kita beralih pula kepada keutuhan semantik dari aspek hubungan latar dan kesimpulan. Contoh yang kami peroleh adalah contoh yang pertama,
Kesemua subjek kajian boleh menyatakan pendapat mereka secara lisan dengan baik, tetapi akan menghadapi masalah untuk menzahirkannya dalam bentuk tulisan. Oleh hal yang demikian, saya perlu memperbanyakkan latihan dalam aspek ini kepada subjek kajian. Dapat lihat di sini kesimpulan yang dinyatakan oleh penulis adalah pada ayat kedua, iaitu oleh hal yang demikian, saya perlu memperbanyakkan latihan dalam aspek ini kepada subjek kajian. Contoh yang kedua, guru juga harus sentiasa memberikan dorongan dan galakan kepada subjek kajian untuk sentiasa yakin dengan kebolehan dan potensi diri mereka. Ini adalah untuk mengelakkan subjek kajian daripada terlalu bergantung dengan bantuan guru untuk mendapatkan jawapan. Akhir sekali, mari kita lihat keutuhan semantik dari segi hubungan memperkuatkan isi. Contoh yang dapat kami analisis dari artikel termasuklah banyak program yang telah dilaksanakan pada pelbagai peringkat bagi meningkatkan lagi penguasaan kemahiran ini dalam kalangan murid. Antara program yang dimaksudkan adalah literasi dan numerasi, LINUS, kelas intervensi awal membaca dan menulis, KIA2M, program bimbingan membaca dan menulis, PROBIM, dan sebagainya. Dapat dilihat dalam contoh ini, terdapat hubungan memperkuatkan isi antara banyak program dan ayat yang kedua juga menerangkan program-program yang dijalankan. Contoh yang kedua pula, menurut Harris dan Hodge, 1981 pula, kefahaman membaca ialah kebolehan atau kemampuan seseorang itu untuk memahami dengan sepenuhnya apa yang dibaca. Ia merupakan proses mendapatkan maklumat daripada komunikasi, sama ada melalui lisan, tulisan atau melalui simbol-simbol yang tertentu. Bukan itu saja, kami juga membuat kajian tentang keutuhan leksikal. Apa itu keutuhan leksikal? Keutuhan leksikal ialah melibatkan pautan antara dua perkataan ataupun dua frasa secara semantik dalam sesebuah wacana, serta ia juga melibatkan unsur pengulangan dalam perkataan. Bukan itu saja, keutuhan leksikal juga melibatkan hubungan wacana berdasarkan pemilihan dan juga penggunaan perkataan yang sesuai dengan makna yang ingin kita sampaikan. Seperti yang telah dibentangkan oleh sahabat saya sebentar tadi, keutuhan leksikal sebenarnya terdapat 8 jenis. Salah satu daripadanya ialah antonim. Antonim ini merujuk kepada dua sifat yang berbeza dalam sesebuah ayat. Contoh ayat yang telah kami jumpai ialah dengan adanya penggunaan elemen seni ini, saya mendapati bahawa subjek kajian lebih menumpukan perhatian semasa membaca. Mereka tidak lagi berkhayal dan termenung semasa membaca. Saya tidak lagi mendengar mereka mengeluh kebosanan. Ayat ini menunjukkan dua situasi yang berbeza-beza, iaitu situasi yang pertama merujuk kepada situasi yang positif dan situasi kedua merujuk kepada situasi yang negatif. Seterusnya, saya akan membentangkan berkenaan dengan keutuhan leksikal dalam bidang sinonim. Contoh yang saya peroleh melalui kajian ke dalam jurnal ini adalah, contoh yang pertama, ia bukan sahaja akan membantu murid dalam pembelajaran mereka, malahan juga dapat meningkatkan prestasi keseluruhan sekolah. Contoh yang kedua, seseorang guru perlu memainkan peranan penting dalam usaha membina kemahiran kefahaman membaca murid. Banyak strategi pengajaran kefahaman membaca telah dibina khusus untuk membantu subjek kajian yang mengalami masalah dalam aspek ini. Dan contoh yang ketiga adalah hasil analisis data menunjukkan bahawa subjek kajian bukan sahaja dapat menjawab soalan kefahaman yang diberikan dengan betul, malahan mereka juga semakin berkeyakinan untuk berinteraksi dengan orang lain. Seterusnya, saya akan menerangkan dari aspek hiponim. Antara contohnya adalah subjek kajian yang dipilih merupakan 3 orang murid pemulihan bahasa Melayu Sekolah Rendah Kebangsaan Seri Indra.
Subjek kajian terdiri daripada 2 orang murid lelaki dan seorang murid perempuan dari kelas 3 Jaya. Ini hiponim yang terlibat adalah 3 orang murid dan pada ayat yang kedua adalah 2 orang murid lelaki dan seorang murid perempuan. Contoh yang kedua adalah mereka kelihatan lebih positif dan teruja untuk menggunakan kaedah variasi abjad ini semasa aktiviti membaca dilaksanakan. Mereka kelihatan menumpukan perhatian dan menghayati bahan bacaan yang diberikan. Contoh yang ketiga, kenyataan tersebut disokong oleh Goodman pada tahun 1973 yang menyatakan bahawa membaca adalah proses psikolinguistik yang bermula daripada pembaca mengamati perkataan yang terdapat dalam teks yang dibaca sehinggalah terbentuknya makna berdasarkan pengamatan yang dilakukan. Kedua-dua peringkat bahan bacaan mekanis dan mentalis ini ternyata perlu sama-sama diberi penekanan kepada subjek kajian supaya mereka mampu menguasai pembelajaran dengan berkesan. Seterusnya, mari kita lihat keutuhan leksikal dari segi pengulangan kata yang sama. Contoh yang dapat kami analisis dari artikel termasuklah hilangnya minat murid mungkin berpunca daripada ketidakfahaman murid terhadap apa yang dibaca, dapat dilihat dalam contoh 1, pengulangan kata murid. Seterusnya, dalam contoh kedua, sepanjang melaksanakan tindakan, saya telah memberikan 3 set soalan kefahaman kepada subjek kajian. Saya telah mengajar kemahiran membaca kefahaman dengan menggunakan kaedah variasi abjad. Dalam contoh kedua, penggunaan kata kefahaman diulang sebanyak 2 kali. Jadi saya teruskan lagi dengan keutuhan leksikal dari segi unsur bersambut. Jadi, apakah itu yang dimaksudkan dengan unsur bersambut? Jadi, dalam satu perenggan itu, ayat yang pertama dan ayat yang kedua haruslah berkaitan dan ayat kedua menyokong ayat pertama. Sebagai contoh, kita dapat lihat dalam slide ini, ayat yang pertama, peningkatan ketara dapat dilihat dari segi motivasi dan keyakinan diri subjek kajian. Mereka lebih bersemangat untuk belajar dan lebih yakin semasa memberikan idea dan pandangan terhadap setiap soalan yang dikemukakan oleh guru. Ayat ini telah dianalisis pada muka surat 18, perenggan pertama, baris ke-6. Bagi ayat yang kedua, semasa bercerita juga, mereka tidak terlalu bergantung dengan soalan rangsangan yang diberikan oleh guru. Mereka terus bercerita dan terus berani bersuara sekiranya perlu. Jadi, dapat kita lihat pada ayat yang pertama menunjukkan tindak balas subjek kajian terhadap soalan rangsangan, dan untuk ayat yang kedua juga subjek kajian menunjukkan tindak balas dengan terus bercerita dan terus berani bersuara. Jadi, ayat ini dianalisis pada muka surat yang sama, muka surat 18, pada perenggan pertama, baris ke-9. Bukan itu sahaja. Keutuhan, seterusnya kita pergi kepada keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi ini kebiasaannya dari aspek bukan tulisan, iaitu secara lisan. Ini dapat dilihat daripada segi hentian suara, nada suara dan intonasi suara. Ini dapat menimbulkan hubungan semantik di antara bahagian wacana. Kalau dari segi wacana tulisan pula, keutuhan fonologi ini dapat dilihat melalui tanda baca, iaitu seperti nokta, tanda soal, tanda seru dan sebagainya. Okey, baiklah. Kita akan melihat contoh-contoh keutuhan fonologi dalam kajian ini. Yang pertama, membaca merupakan satu kemahiran yang sangat penting untuk dikuasai oleh semua murid. Ayat ini merupakan ayat penyata di mana ianya tidak mempunyai sebarang tanda baca di belakang ayat. Seterusnya, proses membaca mempunyai 4 peringkat yang perlu dikuasai oleh murid, iaitu peringkat mekanis, mentalis, intensif dan ekstensif. Berdasarkan ayat ini kita dapat lihat terdapat tanda baca yang telah diletakkan oleh penulis di situ, iaitu selepas perkataan peringkat mekanis, mentalis,
Tanda baca ini menunjukkan intonasi suara, hentian suara yang berbeza-beza, di mana dengan adanya perkataan tanda baca koma ini, kita perlu berhenti sejenak untuk meneruskan perkataan kita yang seterusnya. Seterusnya ialah saya mencatatkan setiap idea yang diberikan dalam bentuk peta minda pada papan putih. Ayat ini menunjukkan terdapatnya tanda baca iaitu tanda noktah, di mana tanda noktah ini kita kebiasaannya akan meletakkannya di bahagian akhir ayat untuk menunjukkan sebuah pengakhiran kepada ayat tersebut. Seterusnya adalah saya akan menerangkan berkenaan dengan keutuhan gramatikal. Wacana berkualiti mesti memperlihatkan hubungan berdasarkan binaan tata bahasa. Ini dapat dilihat daripada penggunaan penanda gramatik. Keutuhan gramatikal ini terbahagi kepada 3, iaitu kata hubung, kata rujukan dan yang terakhir adalah peleburan dan penggantian. Keutuhan gramatikal yang pertama adalah kata hubung. Contoh yang saya peroleh dalam kajian yang saya telah lakukan adalah, walaupun begitu, ada subjek kajian yang melakukan kesalahan-kesalahan kecil seperti meninggalkan perkataan-perkataan yang mengubah maksud ayat, dan ada juga yang melakukan kesilapan dari segi memindahkan jawapan daripada teks ke ruangan jawapan yang disediakan. Kata hubung yang digunakan dalam contoh yang pertama ini adalah dan. Contoh yang kedua, bagi menangani masalah ini, saya telah memperkenalkan kaedah variasi abjad untuk membantu murid-murid memahami apa yang telah dibaca dan seterusnya menjawab soalan kefahaman yang diberikan dengan betul. Kata hubung yang digunakan dalam contoh yang kedua adalah seterusnya. Seterusnya pula ialah kata rujukan dalam keutuhan gramatikal. Contohnya, 3 orang murid pemulihan bahasa Melayu tahun 3 telah dipilih sebagai subjek kajian. Hasil tinjauan menunjukkan bahawa subjek kajian tidak menghadapi masalah semasa membaca petikan, tetapi tumpuan mereka sering terganggu semasa aktiviti membaca dijalankan. Dapat dilihat dalam contoh 1, kata rujukan mereka digunakan bagi merujuk kepada 3 orang murid pemulihan bahasa Melayu tahun 3. Seterusnya, contoh kedua pula, sekiranya saya berjaya menjalankan kajian ini, prestasi pembelajaran subjek kajian boleh dipertingkatkan. Saya akan dapat melihat perkembangan prestasi mereka melalui latihan yang diberikan setiap hari. Dapat dilihat kata rujukan mereka digunakan bagi merujuk subjek kajian. Akhir sekali ialah keutuhan gramatikal dari segi peleburan dan penggantian. Contohnya, masalah wujud apabila murid-murid mampu membaca dengan baik tetapi tidak dapat memahami pembacaannya. Seterusnya kita sentuh mengenai kejelasan dalam penulisan. Jadi, apakah itu yang dimaksudkan dengan kejelasan? Kejelasan dalam penulisan akademik bermaksud mudah difahami, mudah dibaca, tidak mempunyai peluang untuk disalah tafsir dan tidak sama-sama. Ia juga tidak menggunakan sebarang kata-kata yang berbelit dan panjang. Apakah itu antara ciri-ciri kejelasan? Jadi, yang pertama ialah penulisan haruslah menggunakan bahasa yang formal. Yang kedua, penggunaan akronim dan kata singkatan. Yang ketiga, perkembangan idea secara logik, iaitu koheren dan kohesif. Dan akhir sekali ialah penulisan yang jelas. Seterusnya kita pergi kepada kejelasan dari segi koheren. Apa itu koheren? Koheren adalah kesepaduan antara satu bahagian dengan bahagian yang lainnya sehingga ayat-ayat memiliki kesatuan makna yang utuh. Dalam penulisan yang koheren, idea-idea dihuraikan dengan jelas dan dalam urutan logik serta disokong oleh bukti dan contoh.
Contoh yang dapat kami analisis daripada artikel ialah semasa menceritakan semula isi teks yang diberikan, subjek kajian telah menggunakan perkataan yang dekat dengan diri mereka. Mereka juga mengulang perkataan yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan kefahaman dan persepsi mereka bagi teks yang dibaca. Perkara ini akan membantu subjek kajian memahami penggunaan kosakata yang betul mengikut konteks. Apabila subjek kajian bercerita, guru dapat melihat kelemahan atau kekuatan subjek kajian yang seterusnya memberi kesan kepada keupayaan mereka dalam menjawab soalan-soalan yang diberikan. Melalui penceritaan semula juga, subjek kajian kelihatan semakin bijak menggunakan perkataan-perkataan baru dalam situasi yang betul. Ini menunjukkan bahawa subjek kajian dapat menambah kosakata dan memahami makna bagi perkataan yang digunakan. Lebih banyak subjek kajian membaca dan menggunakan sesuatu perkataan, semakin mudah mereka memahami makna sesuatu perkataan atau istilah. Contoh di atas jelas menunjukkan kesinambungan idea melalui perkataan menceritakan semula isi teks, teks yang dibaca, subjek kajian bercerita, penceritaan semula dan membaca. Kesinambungan idea ini telah menjadikan ayat-ayat tersebut bertaut di antara satu sama lain untuk membentuk wacana yang bermakna. Melalui contoh ini juga dapat dilihat juga kesinambungan idea melalui perkataan mengulang kosakata, perkataan-perkataan baru dan juga perkataan atau istilah. Jadi, sebentar tadi kita mendengar penjelasan mengenai kejelasan dari segi koheren. Jadi, bagaimana pula dengan kohesif? Kohesif merupakan hubungan antara bahagian dalam teks dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai. Konsep kohesif ini pada dasarnya merujuk kepada hubungan bentuk, iaitu unsur-unsur wacana yang digunakan untuk menyusun suatu wacana yang memiliki kesepaduan secara padu dan utuh. Jadi, kalau kita lihat dari segi ayat ataupun contoh yang diberikan ini, iaitu pada soalan-soalan seterusnya, mereka tidak mengambil masa terlalu lama kerana sudah memahami kehendak soalan. Mereka juga menjadi semakin mahir dalam mengaplikasikan kaedah yang diajar. Walaupun begitu, ada subjek kajian yang melakukan kesalahan-kesalahan kecil seperti meninggalkan perkataan-perkataan penting yang mengubah maksud ayat, dan ada juga yang melakukan kesalahan dari segi memindahkan jawapan daripada teks ke ruangan jawapan. Jadi di sini kita dapat lihat penggunaan walaupun begitu itu merujuk kepada penanda wacana sebagai kesepaduan dalam antara dua ayat, iaitu ayat yang pertama dan ayat kedua yang saling berkaitan. Akhir sekali, kami telah menganalisis sumber rujukan yang telah digunakan pakai oleh penulis dalam artikel contoh ini. Terdapat beberapa gaya penulisan rujukan atau istilah lain ialah bibliografi. Penulis perlu mematuhi gaya penulisan yang ditetapkan bergantung kepada bidang atau profesion penyelidikan. Oleh hal yang demikian, penulisan rujukan yang digunakan dalam kajian ini ialah format APA. Baiklah, gambar-gambar ini merupakan sumber rujukan yang terdapat dalam yang digunakan oleh penulis semasa membuat kajian mereka. Berdasarkan sumber-sumber rujukan yang telah ditulis oleh penulis, kami dapati terdapat beberapa bahan bacaan yang telah digunakan oleh penulis, iaitu contohnya seperti buku, laman sesawan, jurnal dan sebagainya. Untuk buku, kami sebagai contoh, kami telah memberi beberapa contoh rujukan buku yang telah digunakan oleh penulis tersebut. Ini merupakan contoh-contoh buku yang telah digunakan oleh penulis. Seperti yang telah dinyatakan oleh kawan saya sebentar tadi, ini merupakan contoh rujukan yang digunakan oleh penulis dari laman sesawang. Terdapat beberapa contoh yang telah digunakan bagi menyiapkan jurnal tersebut.
Dan yang terakhir adalah rujukan yang digunakan oleh penulis adalah jurnal. Ini merupakan contoh jurnal yang digunakan oleh penulis untuk menyiapkan tugasan. Nampaknya sekarang kita sudah berada di penghujung rancangan. Baiklah, sebelum sebelum saya menutupi pembentangan pada hari ini, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Baiklah, itu saja daripada kumpulan kami. Semoga video ini dapat memberikan manfaat kepada penonton. Terima kasih kerana sudi mendengar. Semoga kita berjumpa lagi. Bye-bye.